kembali dalam rancangan Muzika dan episod kali ini merupakan episod yang terakhir. Tetapi berakhirnya episod kali ini tidak semestinya Sabah kekurangan penyanyi yang berbakat. Jadi sebelum kita melaburkan tirai, mari kita bawakan kepada anda seorang artis penyanyi lelaki yang suatu ketika dahulu pernah menjadi wartawan dan juga popular dengan lagunya Macam di KK. Siapakah beliau? Terus bersama dengan saya dalam Muzika. Karier seni genre Wan J. Lucin bermula sekitar 2002 selepas beliau tamat pengajian. Dan menurut genre Wan, dia lebih suka menyertai pertandingan-pertandingan rasmi seperti Sugandoi di setiap kali pesta keamatan dan juga pertandingan anjuran RTM. Salah satu faktor kenapa dia menyertai pertandingan pada ketika itu adalah kerana mahu memenangi hadiah yang berupa wang tunai. Okey, kalau macam kita di Sabah, pertandingan menyanyi itu boleh dikatakan hampir setiap masa ada. Tapi yang saya lebih ambil kira ialah pertandingan-pertandingan menyanyi yang bagi saya rasmi. Seperti pertandingan pesta keamatan, Sugandoi, pertandingan anjuran RTM sebagainya. Dan itu saya lebih fokus pada itu ketika itu. Dan manakala kalau anjuran-anjuran seperti daripada RTM sendiri, saya pernah menjuarai penganjuran kali pertama carta lagu artis tempatan Sabah, anjuran sekitar tahun 2007. Itu anjuran pertama RTM dan sampai sekarang masih berlangsung. Jadi saya johan yang pertama lah anjuran ketika itu dengan lagu sendiri, ciptaan sendiri bagi kategori bahasa Kadazan. Ya. Genre Wan J. Lucin ataupun lebih dikenali sebagai genre pada mulanya menjadi penyokong kepada kawan-kawannya yang menyertai pertandingan Sugandoi dan pada tahun 2004 akhirnya beliau mencuba nasib di dalam pertandingan ini dan sekaligus menjadi penyanyi tempatan. Hebat bukan? Dari wartawan terus ke bidang nyanyian. Di sebalik kehebatan yang genre Wan paparkan sekarang, pasti terselit kepahitan yang pernah beliau lalui sepanjang bergelar penyanyi. Saya pernah satu ketika dahulu berhenti kerja sebagai seorang wartawan hanya kerana tidak mau kena transfer. Berhenti di sini, kira macam menganggur lah, cuba buat bisnes sendiri sekitar hampir 2 tahun begitu. Di sanalah pendapatan tidak menentu. Sehinggalah pada satu ketika saya yang biasanya mengadili pertandingan menyanyi terpaksa ikut sekali dengan peserta-peserta yang saya pernah judge itu hanya untuk mendapatkan wang sagu hati. Masa itu betul-betul kering, tidak ada duit. Saya pergi ikut. Peserta pun heran, kenapa juri pun ikut bertanding? Bagi saya bukan siapa-siapa, masa itu ikut sajalah. Jadi saya tidak sangka tujuan untuk dapatkan sagu hati RM50 tu boleh bertukar kepada RM500. Hanya kerana suara kita boleh jalan, suara kita boleh jual, suara kita boleh menang untuk dalam pertandingan itu. Jadi itu antara perkara yang saya tidak boleh lupakan, susah senang berlaku. Lagu Kita-Kita Saja Baik ini adalah lagu yang kelima selepas beliau menghasilkan 2 buah album. Dan lagu ini adalah lagu hasil ciptaan sepenuhnya dari beliau sendiri. Dan ia mengisahkan tentang suasana kekitaan. Satu pertemuan santai yang jarang dikecapi ekoran daripada rutin harian yang sibuk. Dan simbolik suasana santai ini adalah bersembang sambil minum kopi. Jadi mari kita saksikan muzik video lagu Kita-Kita Saja Baik ini, nyanyian genre Wan sambil minum kopi.
sini. Kita juga maini. Mari kupi-kupi dulu sebelum buka cerita. Mari duduk dekat sini. Kita juga maini. Kabar ini hari, kamu dari mana tadi? Mari duduk dekat sini. Kita juga maini. Apa kabar ini hari? Kamu dari mana tadi? Mari duduk dekat sini. Kita juga maini. Sesekali bagus kupi-kupi sama-sama. Baru siok itu cerita, bukan selalu berjumpa. Sesekali bagus kupi-kupi sama-sama. Baru siok itu cerita, bukan selalu berjumpa. Sesekali bagus kupi-kupi sama-sama. Baru siok itu cerita, bukan selalu berjumpa. Sesekali bagus kupi-kupi sama-sama. Baru siok itu cerita, bukan selalu berjumpa. Pergi mana lepas ini? Bagus-bagus jalan nanti. Ada masa jumpa lagi. Kita juga maini. Pergi mana lepas ini? Bagus-bagus jalan nanti. Ada masa jumpa lagi. Kita juga maini. 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 Kills merupakan salah seorang sahabat terdekat genre Wine. Dan mereka berdua sering berkongsi pendapat mengenai muzik. Perkenalan mereka bermula pada sekitar 2011 dan pada waktu itu genre Wine mencari studio untuk membuat rakaman lagu terbaru beliau. Kills bukan sekadar sahabat, malah dialah yang bertanggungjawab membuat susunan muzik setiap lagu ciptaan genre Wine Jelly Sin. Genre ini dia tidak cerewet.
dia ada melodi, lepas itu dia tanya saya lagi, macam mana melodi kau? Jadi kami senang bertukar-tukar pikiran lah. Tidak macam siapunya lagi bagus. Dia senang untuk buat sesuatu arrangement music lah. Selain menyanyi, beliau juga pernah menjadi penyampai radio di Kupi-Kupi FM dan bagaimanapun beliau masih lagi menerima undangan menyanyi di sekitar Sabah walaupun kini bekerja di Kuala Lumpur. Dan lagu-lagu yang masih lagi menjadi siulan sampai sekarang adalah lagu seperti Apa Kabar Kau Keke? Kalau saya ada magic, Maafkanlah Aku, dan yang paling penting lagu Macam di Keke, ada di Keke, semuanya macam di Keke, aramai. Kita kupi dulu, bah. Seperti artis yang lain, bila sudah menjadi penyanyi pasti terjerumus ke bidang lakonan. Begitu juga dengan Jenry Wine. Beliau juga aktif berlakon untuk beberapa drama terbitan RTM. Pernah juga menjadi pelakon filem Sabah dan berlakon dalam sebuah teater musikal anjuran JKKN Sabah ataupun Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Buat yang tak tahu, ada di antara anak-anak Jenry yang hebat bermain alat muzik dan menurut kata Jenry, dia tidak akan menghalang jika anak-anaknya ingin menceburi diri dalam bidang muzik. Jenry, kau memang begini. Saya kasih tinggi sikit. Bapak yang bagus, bapak yang contoh. Menurut Jennifer, isteri kepada Jenry Wine J. Lucien, beliau sentiasa menyokong karier seni Jenry Wine walaupun dilanda kesibukan kerana beliau juga antara orang terawal yang melihat bagaimana usaha Jenry Wine mahu meletakkan dirinya sebagai seorang penyanyi. Jennifer juga tidak keberatan apabila melihat minat anak-anaknya ada yang cenderung ke arah seni seperti ayah mereka. Saya mengharapkan dia untuk mungkin bila bekerja di belakang tabir sudahlah membantu mereka, mungkin artis-artis yang baru untuk berkembang dalam dunia seni di Sabah khususnya. Jadi semoga saya harap dia dapat menyumbangkan apa yang dia sudah pengalaman dia selama itu untuk membantu mereka inilah yang berminat dengan tujuan yang baiklah. Ya. Saya bilang macam di Keke, ada di Keke. Dah mula rupanya. Ni, sebenarnya selepas Jenry Wine meletup dengan lagu Macam di Keke, beliau kembali menghangatkan lagi industri muzik kita dengan lagu Kalau Saya Ada Magic. Dan lagu ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh Jenry Wine sendiri. Jadi mari kita saksikan muzik video lagu Kalau Saya Ada Magic. Gila, langit cerah pun gelap gelita. Mau saja kasih lupa, tapi bagaimana? Langgar dinding pun bukan caranya. Ramai kawan di sana bilang jangan terlampau pikir nanti, bikin susah hati. Daripada diam diri nanti rupa kau macam berudi, bagus lagi bernyanyi. Kalau saya ada magic, senang-senang jariku petik semua masalah pun kau kin. Jadi kasih kawan saya sini kita bernyanyi sambil hiburkan hati.
masalah pun kau jadi kasih kawan saya. Sini kita bernyanyi sambil hiburkan hati. Bulan indah kan jatuh, so jangan tunggu. Lebih baik take it easy. Kalau saya ada magic, senang-senang jariku petik semua masalah pun kau jadi kasih kawan saya. Sini kita bernyanyi sambil hiburkan hati. Kalau saya ada magic, senang-senang jariku petik semua masalah pun kau jadi kasih kawan saya. Sini kita bernyanyi sambil hiburkan hati. Sambil hiburkan hati. Sambil hiburkan hati. Bagi genre wine, sebuah anugerah itu tidak terhad pada bentuk material, tapi ia lebih bermakna jika diperolehi melalui sebuah penghargaan. Okey, anugerah yang kira paling besar saya anggap dia bukan dalam bentuk material tapi dalam bentuk penghargaan. Apabila single yang saya buat tu menjadi lagu tema untuk pelancongan negeri Sabah suatu ketika dulu. Selain itu, saya dilantik sebagai Duta Bandaraya Kota Kinabalu selama 2 tahun. Layan lagu sudah, borak pasal perkembangan terkini genre wine pun sudah. Jadi untuk segmen artis dalam kenangan, kita akan bawakan seorang legenda muzik terkenal sebagai penulis lirik lagu popular di sekitar tahun 80-an, iaitu Allahyarham Abdul Jalil bin Saleh atau nama penahnya Mama Jui. Jadi mari kita ikuti perjalanan seni beliau yang pernah mencipta lirik lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, nyanyian Ramla Ram. Siapa yang tidak kenal ni saya pun tidak tahulah. Kebetulan saya juga dalam bidang kewartawanan seperti Mama Jui sendiri. Dia punya kolom, dia punya cerita, dia punya gosip, dia punya apa semua cerita-cerita memang sentiasa menjadi tarikan. Kalau saya sendiri, saya pun dalam bidang media, kewartawanan dan seni, kita tahu daripada komen-komen yalah arwah sendiri kan, dia banyak orang bilang bagi gambaran berkenaan perkembangan situasi industri seni tempatan di negara kita. Jadi ya, saya sebagai anak seni sendiri kenal dengan dia. Dan kita tidak akan lupa sumbangan dia kepada perkembangan industri seni, terutama lagu-lagu ciptaan Kumpulan Gersang, Spring, Alley Cats. Ini lagu-lagu yang kita tidak akan lupa sampai bila-bila, ciptaan Mama Jui sendiri. Lagu Kau Kunci Cintaku, lirik puitis hasil tulisan Allahyarham Mama Jui dan lagu digubal oleh Allahyarham Datuk Ahmad Nawab itu telah memenangi anugerah juara lagu pada tahun 1988. Kemudian, pada tahun 1991, menerusi lagu Takdir dan Waktu, kemenangan berpihak pada Allahyarham untuk memenangi anugerah juara lagu. Allahyarham juga turut terkenal kerana mengendalikan ruang kolum untuk hiburan iaitu Au Jui. Siapalah yang tak kenal dengan Allahyarham Mama Jui, seorang ikon kewartawanan hiburan. Beliau memulakan perkhidmatannya sebagai wartawan di Akhbar Berita Harian pada tahun 1974 sebelum menyertai utusan Malaysia pada tahun 1984. Dan selepas itu beliau menjadi pengarang di Majalah Mangga tahun 1995 di syarikat yang sama dan bersara pada 8 Julai 2008.
Sebagai seorang yang sudah berpengalaman dalam bidang ini, Jan Rewind mengingatkan untuk memasuki dunia seni, kita perlu mempunyai perancangan lain. Dan sebagai seorang penyanyi, kita perlu mempunyai sekurang-kurangnya sebuah lagu sendiri. Pesanan saya, kalau anak-anak muda mau menjadi seorang penyanyi atau anak seni, fikir lebih terbuka, fikir di luar kotak. Jangan letakkan diri hanya mampu menyanyi atau mencipta lagu saja, tapi boleh berlakon kalau dibagi ruang berlakon. Juga boleh mengacara sesuatu acara atau pementasan kalau dibagi ruang. Itu menunjukkan kita lebih serba boleh. Itu nasihat saya kepada anak-anak muda kita. Allahyarham Mama Jui sebelum menjadi penulis lirik merupakan seorang wartawan. Begitu juga dengan Jan Rewind, di mana dunia kewartawanan tidak asing lagi dalam hidupnya sebelum memilih jalan sebagai seorang penyanyi. Dan nampak gayanya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan dan merupakan episod terakhir untuk rancangan Musika. Rasa sedih pula kita nak berpisah, tapi apakan daya kan. Masya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam rancangan Musika, sama ada secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak kru yang bertungkus lumus untuk menjayakan rancangan Musika dan juga pihak RTM. Saya Masya Milan. Assalamualaikum.